Allahu 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 Allah. Kenapa Muslim perlu defensif? Saya tak faham. Kenapa Muslim perlu jadi apologetik? Oh, terjadi pengeboman di sana. Sorry ya, itu dia tak mewakili Islam. Dia seorang buat weh. Kenapa saya pun kena? Kenapa saya perlu defensif? No, nothing to do with me. Why you Muslim? Do like that? No, sorry. That Muslim, not why all Muslim, okay? Yang Muslim tu saja. The first solusi dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia coming. Ini saya bawa 2, 4, 6, 7 buku. Di pejabat saya ada koleksi beratus buku. Bukan beratus buku, beratus buku tentang bagaimana kepercayaan lain, doktrin lain mempertikaikan Islam, menyerang agama. Bukan saja Islam kena, Kristian pun kena. Liberal, atheism, feminism, semua ni akan datang. Semua ni akan datang. So the best way, go and attack. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau perasan, saya nak tanya, berapa ramai di sini yang ikut Facebook saya? Tak ada orang ikut. Adalah, saya ada tengok dekat Facebook saya, yang like saya dekat Teluk Panglima Garang ada beberapa. Dia ada statistik tu. Kalau perasan, tuan-tuan dan puan-puan, semua pendakwa mereka melakukan kerja mereka. Masing-masing ada tugas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya lebih banyak menyerang berbanding dengan bertahan. Apa maksud saya lebih banyak menyerang berbanding dengan bertahan? Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya serang ideologi mereka. Saya serang ideologi mereka supaya mereka yang kena defend. I don't have to defend. Contoh, setiap bulan 10 akan ada penganjuran apa yang disebut sebagai Oktoberfest, betul? Perasan tak? So far, yang sangat konsisten dalam membantah Oktoberfest adalah Muslim. Betul? Di mana agama lain? Saya bersama dengan beberapa ketua agama lain. Ketika kami ada program interfaith, kami berjumpa dan sebagainya. Mereka sendiri bagi tahu kepada saya, actually in our religion, we also cannot drink actually. Lalu kami keluarkan artikel, apa kata agama mengenai meminum arak. Kami quote ayat-ayat mereka, apa kata sarjana mereka, bukan kata kami. Kami tak interpret kitab orang lain. Kami quote supaya masyarakat tahu. So after this, tolong jangan serang Islam je tau, pasal arak. Sepatutnya majoriti agama pun tak boleh minum. Lalu saya tanya kepada mereka, okay, I agree with you. I know that your religion not supposed to drink, but I just want to ask you, bila datangnya isu Oktoberfest, kenapa kamu sebagai ketua organisasi kumpulan agama tu, kenapa tak keluarkan statement? Why? Sekarang ni hangat dengan isu pemandu mabuk, betul ke tak? Yang paling banyak kecoh orang Islam. Soalan saya, yang ini saya bagi tahu kepada MCC BCHST. Tahu tak apa itu MCC BCHST? Tak tahu kan? Senang je. Persatuan Kufar. Sebab dalam tu terdiri semua agama melainkan Islam. Okey? Mereka setahu saya pasal isu pemandu mabuk, kena faham, yang mati kena langgar dengan pemandu mabuk bukan setakat orang Islam. Orang bukan Islam pun ada yang jadi mangsa. Tetapi mereka tak bersuara. Tetapi mereka hanya bersuara apabila yadim siswa nak buat program di sekolah untuk orang Islam. Hak orang Islam untuk buat program kepada orang Islam, mereka bersuara. Mereka menentang. Itu hak perlembagaan. Sepatutnya mereka itu disiasat. Betul? Tapi tak ada apa. Mereka hanya mempertikaikan hak orang Islam. Ada orang liberal ni. Mereka mempertikaikan hak orang Islam untuk berdakwah kepada orang asli. Tetapi mereka diam bila saya bawa keluar bukti. Kenapa suara-suara liberal ini tak kritik National Evangelical and is Christian Fellowship, yang dalam buletin mereka sendiri mengatakan bahawa they preach to the aborigin, orang asli. Kenapa hanya serang orang Islam? Sedangkan hak orang Islam untuk berdakwah telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata serang? Serang ni berdakwah, don't take me out of context. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada handicap. Ini kelebihan kita. Kelebihannya ialah
kita boleh berdakwah kepada agama lain tak boleh berdakwah kepada kita. Kalau yang ini pun kita tak gunakan kelebihan ini untuk manfaat kita, untuk dakwah, tuan-tuan dan puan, satu hari bila hak ini telah diambil, telah dicabut, baru menangis. Mereka yang tak dapat hak itu pun mereka berdakwah. Kenapa kita tak buat? Maksudnya tuan-tuan dan puan, the first solution, don't wait. Keluar berdakwah. Buat apa yang mampu. Saya bukan suruh tuan-tuan dan puan pergi KL untuk berdakwah, tak. Di Teluk Panglima Garang ni pun ada banyak. Nak pergi ke Banting, ke Pulau Keri pun boleh. No problem. Tahu tak apa yang dicadangkan oleh Kristian dalam buku ini untuk orang Kristian? Dia tulis, for the Christian, you cannot sit either. Kamu tak boleh duduk diam. Dia kata, for the Christian tak boleh duduk diam. If you have a mouth, talk. If you cannot talk, use your hand. If you cannot use your hand, use your feet, use your leg. If you cannot use all of those, if you have money, give your money, support the missionary work. Tuan-tuan dan puan, hasil kajian saya, tahun 2016, Christian missionary membelanjakan, cuba teka, Christian missionary membelanjakan berapa duit untuk mempropagandakan agama mereka. Cuba teka je. Berapa juta? 10 juta, sikit sangat. 500 million? Too low. 1 billion, too low. 11.2 billion dollar Amerika. 11.2 billion. Yes. Evangelize. Tuan-tuan dan puan-puan tengok gereja di Amerika Syarikat, hari Ahad, bukan 100 orang, bukan 200 orang. Mereka sewa indoor stadium yang ada kapasiti 50,000, 60,000 orang. Mereka perlukan duit yang banyak untuk evangelize. Mereka ada orang Kristian masuk ke dalam kampung orang asli. Nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita yang komplain lembaga zakat, jabatan agama tak buat kerja ni, ada tak offer diri untuk membantu mereka? Sekarang ini, setahun dua ini, kami banyak expose, mendedahkan pergerakan Kristian daripada Korea. Pernah dengar tak satu church yang dinamakan sebagai Unification Church? Tak pernah dengar kan? Unification Church ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bergerak dengan program kepimpinan remaja dan juga wanita dan juga peace. Mereka masuk ke dalam university dan college. Dan kemudian mereka akan bagi anugerah. Dan kemudian bila orang yang dah menang anugerah itu, dia akan bawa ke Korea Selatan. Bawa ke Korea Selatan under nama leadership program. Tapi tahu tak apa yang dibuat? Di Korea Selatan, mereka minta pelajar-pelajar itu masuk Kristian. Itu pendedahan kami tu. Pendedahan kami. Dan alhamdulillah, pihak Kementerian Pelajaran telah mengharamkan NGO yang ada kaitan dengan Unification Church ini untuk masuk. Untuk masuk buat sebarang program di sekolah lagi. Tapi tuan-tuan dan puan, apa kami buat? Kami bukan defend. Kami attack core mereka, kami siasat. Memang berisiko tuan-tuan dan puan. Mereka banyak duit. Kalau mereka nak upah sesiapa untuk kerjakan kami, dan tapi risiko perlu diambil. Tak boleh tunggu. Ada orang dah murtad baru tu. Dan the best thing tuan-tuan dan puan, bila kami serang, non-Muslim support kami. Sebab mereka kata, kami pun pernah jadi bangsa. Mereka kata, what you expose are truth. Kami ada saksi semua tu. Alhamdulillah. Dan sekarang ini kami sedang dedahkan beberapa lagi pergerakan Kristian dari Korea. Yang juga bergerak di atas nama remaja. Di atas nama pelajaran. Di atas nama keamanan. Tapi kita tak tahu. So the first thing tuan-tuan dan puan-puan, serang. Kedua tuan-tuan dan puan-puan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Surah At-Tarim surah 66 ayat ke-6. Apa yang kita dah belajar, tolong jangan simpan. Ajar balik kepada anak-anak kita, isteri kita, rapatkan soft sebagai ahli keluarga dulu. Institusi keluarga. Mak bapak, nasihat saya, solusi saya, sebab saya tak suka, kita selalu kata, kerajaan kena buat benda. Itu skala besar. Kerajaan buat polisi, yes, kita perlu desak. Tapi let's talk about what we can do first. Kita suka bincang benda besar, yang di luar kawalan kita, tapi kita jarang membincangkan benda yang kita boleh buat tu.
Allah